Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar baharu sesi November 2020. Selamat datang dan tahniah kerana anda ditawarkan program Diploma Pengurusan Perniagaan Kolej Politek Mara Alusta. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Puan Nur Ain binti Jupri, selaku koordinator program akan membantu anda memberi maklumat berkaitan program pengurusan perniagaan dengan lebih lanjut lagi. Objektif taklimat ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan perkara-perkara berikut. Pertama, saya akan memberi penerangan berkaitan dengan program pengajian. Kedua, kalender akademik. Ketiga, pre-registration iaitu pra-pendaftaran. Keempat, tambah Google kursus iaitu AdDrop. Kelima, jam temu versus jam kredit. Keenam, prerequisite iaitu prasyarat. Ketujuh, sistem kehadiran. Dan yang akhir sekali, pendedahan berkaitan alumni AB101. Ini berkaitan dengan pengenalan program. Diploma Pengurusan Perniagaan ataupun dikenali sebagai program AB101 adalah program yang direka khusus untuk memberi pemahaman, teori dan praktikal yang sesuai dalam pengurusan perniagaan. Program ini melengkapkan anda dengan ilmu dan kemahiran untuk mengendalikan dan mengembangkan perniagaan serta pengetahuan dalam bidang pengurusan korporat syarikat. Gabungan praktikal dan teori dalam tempoh 2 tahun 4 bulan pengajian. Kursus yang ditawarkan ini memenuhi keperluan lembaga akreditasi negara iaitu MQA. Program ini juga dapat meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan graduan merentas berbagai bidang perniagaan. Di samping itu, graduan berpeluang melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah dalam bidang pentadbiran perniagaan, pemasaran, perbankan, pengurusan perniagaan antarabangsa, sumber manusia dan lain-lain bidang berkaitan di universiti tempatan mahupun luar negara. Selain itu, peluang kerjaya yang meluas dalam bidang sama ada dalam pelbagai bidang sama ada di sektor kerajaan mahupun swasta. Seterusnya adalah berkaitan dengan peluang untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Selepas tamat diploma dalam bidang pengurusan perniagaan, pelajar berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, ijazah dan ijazah kedoktoran iaitu PhD dalam mana-mana bidang berkaitan di IPT awam atau swasta di dalam mahupun di luar negara. Ini juga peluang kerjaya yang boleh anda ceburi dalam bidang ini. Selepas tamat diploma, pelajar berpeluang menceburi kerjaya sebagai usahawan, eksekutif pentadbiran, pembantu sumber manusia, penolong pegawai takbir, penolong pegawai pemasaran dan lain-lain kerjaya yang berkaitan di mana-mana organisasi awam mahupun swasta. Ini pula adalah struktur program semester 1. Struktur program ini adalah merupakan kursus-kursus yang perlu pelajar ambil untuk semester ini. Terdapat 6 subjek yang perlu diambil oleh pelajar iaitu bersamaan dengan 17 jam kredit. Untuk kursus nombor 5, ini adalah kursus pilihan. Okey, untuk pelajar yang kredit Bahasa Melayu, pelajar perlu mengambil kursus pengucapan awam. Manakala pelajar yang tidak kredit Bahasa Melayu SPM, pelajar perlu mengambil Bahasa Kebangsaan A. Begitu juga untuk kursus pengajian Islam. Okay, kursus pengajian Islam ditawar kepada pelajar Muslim, manakala etika dan nilai ditawar kepada pelajar bukan Muslim. Untuk kursus-kursus yang perlu diambil pada sesi-sesi berikutnya, anda boleh merujuk kepada buku program yang akan dibekalkan kepada anda nanti. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan trimester program. KPTM menjalankan pengajian secara trimester program di mana terdapat kemasukan 3 kali setahun.
Okey, kemasukan pada sesi April dikenali sebagai semester pendek. Tempoh pengajian adalah selama 7 minggu. Jumlah jam kredit yang boleh diambil oleh pelajar pada semester ini adalah antara 6 hingga 10 jam kredit. Bagi sesi panjang, iaitu kita ada sesi Julai dan November, semester panjang adalah 14 minggu di mana pada semester ini, pelajar layak untuk mengambil subjek tidak melebihi daripada 20 jam kredit. Okay. Seterusnya adalah berkaitan dengan kalender akademik. Okay. Kalender akademik merujuk kepada rangka kerja aktiviti yang akan diadakan pada semester November 2020 sehingga Mac 2021. Sesi kuliah akan bermula pada 23 November 2020. Okay. Di mana tempoh kuliah adalah sepanjang 14 minggu. Ini adalah proses pra-pendaftaran. Pada setiap semester, pelajar dikendaki membuat pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran ini merujuk kepada proses di mana pelajar dikendaki mendaftar kursus yang akan diambil pada semester hadapan secara online. So, kalau kita lihat di sini, proses ini dilakukan pada hujung setiap semester di mana pelajar perlu mendaftar kursus yang akan diambil pada semester berikutnya dan proses ini melibatkan bimbingan mentor. Ini pula adalah merujuk kepada tambah gugur kursus. Tambah gugur kursus merujuk kepada proses di mana pelajar perlu menambah sesuatu kursus atau menggugurkan sesuatu kursus sekiranya perlu. Proses tambah gugur kursus ini akan dilakukan pada awal semester. Pelajar boleh mendapatkan bantuan mentor untuk melengkapkan proses ini. So proses tambah gugur ini dilakukan jika terdapat kursus-kursus yang gagal. Seterusnya adalah berkaitan dengan perbezaan. Apa beza antara jam temu dan jam kredit? Jam temu adalah jumlah jam pertemuan pelajar bersama pensyarah bagi satu-satu kursus dalam tempoh seminggu. Contohnya dalam seminggu, pelajar mempunyai 3 jam temu. Maksudnya, pelajar perlu bertemu pensyarah secara fizikal atau online selama 3 jam dalam seminggu. Manakala jam kredit merujuk kepada tahap kesukaran satu-satu kursus. Setiap kursus mempunyai kod kursus masing-masing. Nilai yang di belakang adalah jam kredit. Contohnya untuk kursus yang diberikan ini, jam kredit 3 untuk kursus HOC 2013 adalah lebih sukar berbanding dengan kursus MPU 2412. Seterusnya adalah prasyarat. Prasyarat bermaksud seseorang pelajar perlu lulus satu-satu kursus tertentu sebelum dibenarkan untuk mengambil kursus yang seterusnya. Sebagai contoh yang kita boleh lihat di sini, untuk kursus PAC 1123 iaitu pada semester 2, untuk pelajar yang ingin mengambil kursus PAC 1123 pada semester 2, pelajar tersebut perlu lulus kursus PAC 1103 pada semester 1. So kita boleh lihat di sinilah. Kita perlu lulus dahulu PAC 1103 iaitu kursus semester 1, baru boleh kita ambil kursus PAC 1123 iaitu Principles of Financial Accounting 2 pada semester 2. So senarai lengkap kursus prasyarat ini anda boleh lihat di dalam buku program yang akan diberikan. Seterusnya kita pergi kepada sistem kehadiran. Sistem kehadiran adalah kehadiran pelajar di sesi kuliah adalah diwajibkan.
kehadiran pelajar akan direkod oleh setiap pensyarah khusus. Pelajar yang tidak hadir tanpa alasan akan diberikan notis amaran seperti berikut. Jika ketidakhadiran pelajar mencapai 7%, akan dikeluarkan amaran pertama. Seterusnya, amaran kedua akan dikeluarkan bila ketidakhadiran pelajar mencapai 14%. Seterusnya, notis halangan menduduki peperiksaan akan dikeluarkan apabila ketidakhadiran pelajar mencapai 21%. So, bermaksud di sini, jika kehadiran pelajar mencapai 21%, kita akan keluarkan notis halangan menduduki peperiksaan. So, rayuan secara bertulis kepada pengerusi JKRTAP dalam tempoh tidak melebihi 3 hari bekerja dari tarikh surat. Seterusnya adalah pelajar diberikan pelepasan kuliah di atas sebab-sebab berikut. Contohnya, cuti sakit, kematian ahli keluarga atau kecemasan. Pelajar yang gagal hadir ke kelas atas sebab-sebab berikut perlu memaklumkan kepada pensyarah kursus dan perlu melampirkan sijil sakit atau surat sebagai bukti ketidakhadiran. Tetapi, jika pelajar yang tiada alasan ketidakhadiran akan direkodkan sebagai kosong. So ini adalah merupakan alumni berjaya. Program ini telah melahirkan pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ini merupakan contoh-contoh graduan alumni Kolej Politek Mara Alusta dari program Diploma in Business Management yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ini yang terkini melanjutkan pelajaran ke luar negara iaitu Ahmad Nur Iman bin Ahmad Fauzi. Program ini juga telah melahirkan ramai alumni yang berjaya sama ada bidang keusahawanan maupun pengurusan. Ini merupakan contoh graduan-graduan alumni AB101 yang berjaya. Contohnya Hilmi bin Syafi'i telah menjadi usahawan dengan menjual produk alat sukan, kedai peralatan sukan, bermula dengan berniaga secara dropship, dan akhirnya membuka kedai. So, pendapatan jualan dia adalah pernah mencapai 30,000 sebulan. Begitu juga Nurliana, kita ada alumni yang bekerja dalam agensi kerajaan, menjadi timbalan penolong pengarah immigration. So, itu saja penerangan mengenai program diploma pengurusan perniagaan. Diharap para pelajar dapat join group ataupun mohon untuk join group WhatsApp berikut dengan klik link yang diberikan ataupun scan QR code di bawah. Tujuan grup ini adalah untuk saya memberi maklumat dengan lebih lanjut berkaitan dengan program kita. So sebarang maklumat ataupun sebarang pertanyaan berkaitan dengan program, pelajar bolehlah merujuk kepada saya seperti nombor yang tertera pada awal slide tadi. Dengan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar baharu sesi November 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.